Terima kasih Yang Berhormat Padan Terap. Saya jemput Yang Berhormat Beros. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Saya bangun untuk membahas usul menjunjung kasih titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong. Puan Timbalan Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh tentang ekonomi negara kita. Sudah 26 tahun berturut-turut, dari tahun 1998 sampai 2023, belanja kita mengalami belanjawan defisit. Dan sudah berdekad-dekad kita dengar dan tahu tentang rasuah dan ketirisan yang berlaku. Kesemua ini sekarang ini datang menghantui kita. Jumlah hutang kerajaan persekutuan termasuk jaminan atau garanti dan lain-lain liability sudah mencapai 1.5 trilion ringgit atau 80% daripada KDNK. Sebagai contoh, kita tahu bahawa hutang kita ni setiap tahun meningkat dan bayaran pun bayaran tahunan pun setiap tahun meningkat. Saya bagi contoh 2018 kita bayaran hutang tahunan 30.5 bilion, 2019 32.9 bilion, 2020 34.5 bilion, 2012 38.1 bilion, 2022 41.3 bilion, 2023 46.1 bilion, dan tahun ini dianggarkan hutang kita 49 bayaran hutang 49.8 bilion, lebih kurang 50 bilion. Dan kita tahu hutang selain daripada jaminan dan lain liability, hutang yang kata direct debt, hutang terus 2022 1.079 trilion, 2023 1.14 trilion, dan 2022 ini 1.79 trilion itu bersamaan dengan 60.3% KDNK, 2023 1.147 trilion bersamaan dengan 42% KDNK, dan tahun ini 1.263 trilion bersamaan dengan 64% KDNK. Dan kita diberitahu oleh kerajaan bahawa kesemua bayaran balik ini hampir semua adalah hanya untuk faedah atau bunga sahaja. Kita tahu kita sedang dalam satu keadaan yang genting. Kita perlu menyelamatkan negara kita, dan kerajaan Madani ini berani membuat sesuatu untuk mengubah titik takdir negara kita daripada terus berhutang dan hinggakan satu hari kalau kita tak dapat bayar, kita akan menjadi sebuah negara muflis yang telah berlaku kepada banyak negara. Bagi mereka yang menyatakan Perdana Menteri menipu apabila kata akan mangsurkan PT-PTN atau turunkan petrol, saya harap rakyat di luar jangan terpesong oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini. Kerana semua janji-janji ini dibuat semasa memang dalam manifesto Pakatan Harapan 2013. Lepas itu 2018, 2022 langsung tak dijanjikan kerana ada perubahan keadaan kewangan Malaysia. Kalau kita tengok pada tahun 2013 semasa janji dibuat, hutang negara kita hanyalah 539.8 trilion berbanding dengan tahun ini 1.26 trilion. Dan kalau keseluruhannya masa itu termasuk jaminan dan liability lain, jumlahnya 826.8 bilion. Sekarang ini 1.5 trilion, hampir 2 kali ganda. Bagi mereka ini, saya nak rakyat jelata tahu, mereka ini bukannya jago untuk rakyat.
Tapi nampaknya mereka tidak tahu mentadbir. Perubahan sudah berlaku, tapi masih dengan slogan ceramah mereka. Itulah sebabnya rakyat jelata jangan terpesong oleh orang-orang ini. Marilah kita gembelengkan tenaga untuk menyelamatkan negara tercinta kita ini. Memang tak ada satu kerajaan pun hendak naikkan cukai. Memang tak ada kerajaan pun yang nak menyusahkan rakyat. Tapi hakikatnya, kerajaan terpaksa menaikkan cukai, terpaksa menarik balik subsidi dan akan memberi pertolongan atau subsidi yang disasarkan, itu terpaksa dibuat. Kalau tidak, kita tak boleh bayar hutang kita. Dunia tak ada keyakinan kepada Malaysia. Akan berlakulah seperti di banyak negara. Seperti di Turki, dalam 3 tahun, wang mereka menurun mendadak 80%. Begitulah juga di Lebanon. Kita tahu Sri Lanka jadi bankrupt, Iceland jadi bankrupt, Argentina jadi bankrupt. Adakah sudi kita nak negara kita menjadi bankrupt hinggakan rakyat jelata bersengsara? Jadi kadang-kadang keputusan terpaksa dibuat. Tetapi saya mohonlah kepada kerajaan, kitalah mesti berjaga-jaga semasa membuat keputusan bagaimana mengendalikan keadaan genting ini. Saya mohon kepada kerajaan agar jangan secara mendadak memangsukan semua subsidi. Seperti petrol, diesel, kalau ianya dimangsukan secara mendadak dan cukai dinaikkan secara mendadak, ia akan menyebabkan satu keadaan panik antara kalangan rakyat. Dan ini mungkin akan menyebabkan harga semua barang naik mendadak. Dan dalam keadaan sedemikian, bantuan kerajaan kepada kumpulan yang tersasar, yang seperti yang kita buat sekarang ini, kita ada kerajaan dah bagi kepada 9 juta warga dewasa, iaitu 60% daripada warga dewasa yang menerima STR, sumbangan tunai ramah, yang telah dinaikkan daripada minimum 350 kepada 500 dan maksimum kepada 3,700. Kalau harga barangan naik mendadak, kerajaan akan tertekan untuk menaikkan pula bayaran bantuan ini. Dan kita tahu kalau 60% daripada orang dewasa menerima bantuan yang lebih ini, dia akan menyebabkan rancangan kerajaan tidak mencapai matlamatnya. Matlamat kita ialah supaya rakyat tidak tertekan dengan kehidupan. Kos sara hidup tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita bagi bantuan lebih, barang naik, ia tidak menjadi satu perkara yang meringankan beban. Akhirnya negara kita menjadi sebuah negara yang berkos tinggi. We will be less competitive. Sebuah gaji tinggi, tetapi rakyat juga masih hidup dalam kesusahan. Oleh demikian, saya mohon kerajaan, setiap peringkat rancangan ini dibuat, kita consider kesan dia secara berperingkat. Satu-satu cara timbalan yang dipertua untuk kita menjadi berputar balik menjadi sebuah negara yang mendapat pendapatan berlebihan, ialah untuk rakyat jelata kerja dengan lebih rajin dan tekun. Kita berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sudah selama ini tekun dan rajin bekerja. Melainkan anda adalah seorang yang ada kecacatan keangkutaan atau memang kerana kesihatan tidak dapat bekerja dengan lebih kuat. Semua rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum, tanpa mengira sama kita kaya atau miskin, kita mesti kuat bekerja
untuk menyelamatkan Malaysia supaya produktiviti kita tambah, pendapatan kita tambah dan kita boleh membayar balik semua hutang-hutang ini dalam masa yang tersingkat. Kita tengok kepada Jepun. Jepun bangkit semula kerana rakyatnya rajin bekerja. They built back Japan from the ashes of World War II. Dan hinggakan mereka menjadi negara yang kedua besar ni ekonomi di seluruh dunia. Begitu juga dengan the People's Republic of China. Dulu ada yang kebuluran. Mereka sangat miskin. Tapi kerana 40 tahun ini, mereka rajin tekun bekerja. Negara China sekarang ekonomi sudah menjadi ekonomi yang kedua besar di dunia. Ada orang kata sudah menjadi nombor 1. Tapi kita belum pasti lagi. Saya mohon kepada pihak pegawai kerajaan, marilah kita tekun kerja. Pastikan semua projek-projek permohonan diluluskan dengan kadar segera. Kalau ada perayaan, saya mohonlah. Saya sudah showkan dulu. Saya showkan sekali lagi. Kita boleh merayakan perayaan. Tapi jangan keterlaluan. Hinggakan kalau hari raya, janganlah sebulan kita beraya. Ada kalau boleh di satu daerah, bagilah pegawai daerah anjurkan satu hari raya besar-besaran. Jangan setiap jabatan pun adakan perayaan hinggakan banyak kerja yang tak dapat dibuat. Maaf nanti. Kalau projek lambat dibuat, luluskan, ia menjadi kos kepada pemaju-pemaju. Akhirnya rakyat yang menanggung kenaikan kos ini. Jadi dan begitu bagi rakyat yang miskin. Saya dapat ajaran ini dari nenek dan bapa saya. Kalau kita tak cukup duit, kita jangan pinjam. Kalau boleh, kita kerja untuk buat boleh mencelah sikit nak tanya pasal raya tadi. Nanti bagi tak ada masa bagi saya habiskan. Saya dah habis. Sila gulung, masa sudah tamat. Bagi nanti ya. Dulu saya pergi ke sekolah 10 sen. Bapa bagi duit saku 10 sen. Tapi kalau nak lebih, kita hari cuti, saya pergi jual aiskrim. Dapat dari kedai 3 sen, saya jual 5 sen. Satu hari kadang-kadang boleh dapat 20 sen, kadang-kadang sampai 80 sen. Saya amat gembira sekali. Kita ni boleh jadi kaya, jangan pinjam. Kalau boleh, janganlah minum. Orang kata high buck coffee. Banculah sendiri. Di rumah 50 sen, jangan luar 15 ringgit pula. Kita bayar. Begitu juga kalau ada 5,000 ringgit, bayarlah dompet 200 ringgit. Jangan beli 7,000 ringgit, pinjam pula 2,000 ringgit. Kita jadi miskin. Jadi begitulah. Kita mesti melalui keadaan yang susah sekarang ini. Masa sudah tamat. Boleh bagi 1 minit lagi? Masa sudah tamat. Sudah lebih masa. Okey, saya akhirilah. Jadi, kerajaan akan kata bagaimana dapat beras, bagaimana dapat duit. Saya ada satu cadangan. Kalau boleh, kita paparkan Petronas kita ni untuk dibeli oleh orang ramai. We float Petronas. Kalau kita bagi orang ramai beli, katakan 30% daripada Petronas, kerajaan mungkin akan dapat 450 bilion sampai 500 bilion. Kita kurangkan hutang kita, kurangkan bayaran bunga, kerajaan akan lebih selesa. Kemudian saya rasa kalau kita ada duit lagi, kita akan bina semula, memberi satu lagi Petronas kedua untuk kita untung lebih banyak lagi. Kerana kita tahu memang Petronas ini selama ini sudah sejak tahun 1979 sudah memberi kepada kerajaan hampir 1.5 trilion ringgit. Kalau bukan kurniaan Tuhan ini kepada Malaysia, sudah lama Malaysia jadi bankrupt. Jadi saya rasa adalah penting untuk Yang Berhormat, masa sudah tamat. kita pastikan ekonomi kita ini dibuat dengan baik. Boleh bagi last 1 minit? Sila One more duduk. point. Kestabilan Masa sudah tamat. politik.
Basa surat Kalau tamat. boleh, saya mohon kerajaan buat satu undang-undang, pastikan siapa yang dapat majoriti sokongan jadi Perdana Menteri dibuat di Dewan Yang Mulia ini. Seperti yang telah diputuskan dalam kes Steven Kaloningkan, Ketua Menteri pertama Sarawak. Sebelum undang-undang ini, memang itulah undang-undangnya selama 43 tahun sehingga krisis negeri Perak 2009, kerajaan Mahkamah Persekutuan telah mengubahkan undang-undang dan boleh melalui surat akuan. Memang itu menyebabkan ketidakstabilan politik. Setiap minggu kita dengar ada orang dapat surat akuan yang lebih. Satu ahli parlimen kadang-kadang tanda tangan 3-4 SD surat akuan. Itu tak baik untuk kita. Kalau boleh saya mohon kepada kerajaan, gubahkan undang-undang, pastikan siapa dapat majoriti, kita dapat undi dalam Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih timbalan Yang Berhormat Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Beros. Saya jemput Yang Berhormat Klang. Terima kasih